As-sabi'atu an takuna nasibatan. A'ni an takuna min ahli baitid din was salah. Kau yang tujuh yang kita kena perhati juga untuk cari orang puan buat isteri, an takuna nasibatan. Bahawa perempuan kita ni orang panggil nasibah. Nasibah ni maknanya tu pun dia tulis tu, an takuna min ahli baitid din was salah. Keturunan dia ni keturunan orang baik-baik. Bukan keturunan orang baik, dia keturunan orang berjuru. Keturunan orang baik ni kadang-kadang kalau Kelantan ni kan sebut kata keturunan orang baik-baik mana ni, wen, jaga, tidak orang baik dari segi agama, tu baik kira orang Melayu. Dari segi agamanya maksud orang baik-baik ni ahli baitid din, orang yang keluarga bahasa beragama. Mana kita panggil kalau kapur gak anak tu lebar. Tubuh Quran, pas sekali tu Quran, tubuh Quran hak bukan bahasa makan gaji dah tidak, tubuh Quran hak asli lillahi ta'ala semati tu. Jangan hari tu kalau sebut kata tubuh Quran gak, alhamdulillah laku hatilah maknanya untuk lebar semati lah maknanya. Walaupun dia mengajar Quran tak tahu gapo sekarang makna, tapi berkat Quran yang diajar dengan ikhlas lillahi ta'ala tu menyebabkan orang seperti kampung hormat pada dia, dan dia pun duk jaga sangat. Duk jaga maruah, duk jaga air muka, duk jaga gapo supaya orang panggil duduk keadaan beradak sokmo dengan Tuhan, cermat sokmo dengan agama. Tu dia duduk. Jadi kalau boleh cari anak-anak cucu orang ni. Anak cucu apa dia? Anak cucu tu ayah tu lah tuk guru Quran kita kampung gitu duduk. Wassalah, dan orang yang soleh, anak buah orang soleh, anak buah orang baik. Kita kata anak buah tuk leban, anak buah tuk guru. Carilah orang ni untuk dijadikan kawinnya kita anak dia. Kenapa kata dia? Fa innaha saturabbi banatiha wa baniha. Kerana perempuan yang jadi anak bagi tu ayah, tu lebah, tu guru kapur ni, dialah akan terbiah anak-anak dia sesok, baik anak lelaki, baik pun anak puan. Kalau kita berkahwin dengan kedua Tuhan boleh rezeki anak lelaki ke anak puan, maka dia sendiri dah jadi tok guru dalam rumah. Tak payah besar budak ni gatap tok guru, tu gatap tok guru, tak payah dah. Bini kita sendiri, perempuan kita sendiri, itulah menjadi ustaz dia, menjadi ustazah dia, menjadi muallimah dia, menjadi cikgu dia. Dia kecil lagi, artinya rumah kita ni ada cikgu dah. Tak payah hantar tadika, tak payah hantar sekolah mana dah. Kerana isteri kita dah jadi ustazah, isteri kita dah jadi cikgu, isteri kita dah jadi pembantu rumah dapur semua sekali untuk mendidik anak kita, posisinya dia ni, supaya dia pula, anak dia pula menurung mak dia, menurung ayah dia pula. Rancangan agama tu begitu sekali. Lama dari kecil. Kalau Islam mari-mari ini dia buat rancangan dah ketah kerja lah orang ini. Ni ketah kerja Islam kemuka pada dunia, bagaimana caranya supaya manusia di dunia ni jadi hamba soleh aku. Manusia yang soleh belah mana cara? Ialah bila kahwin hari tu lagi mula tak kerja tu bila kahwin cari orang yang beragama selalu. Kerana bila boleh anak ni akan dididik oleh perempuan mulia bakal dia bakal beragama, maka perangai beragama tu akan menurun pada anak pula, baik anak lelaki baik anak perempuan. Fa idza lam takun mu'addabatan lam tuhsin at-ta'diba wat-tarbiyata. Kerana kata dia sekiranya perempuan hak jadi isteri kita ni tidak bahasa mu'addab, tidak bahasa perempuan yang ada pelajarannya. Kalau perempuan kita ni bahasa jenis tak ada adab, bahasa jenis tak ada akhlak, bahasa jenis tak erti berapa sekarang orang ni, maka dengan isteri kalau dia boleh hanut, dia tak pandai mengajar adab, dia tak pandai tarbiyah. Masalah mengajar 2x2 4, orang Cina pun tahu, orang Melayu pun tahu, orang Arab pun tahu, orang komunis pun tahu. 2x2 4, 2 campur 2 4, 2 tolak 2 habis ni tidak mesti orang Islam. Yang jadi beza di antara Islam yang tidak Islam ialah masalah adab dan akhlak. Adab dan akhlak, siapa kau perikat budak ni jadi hamba Allah yang soleh, tak ada siapa dia tahu daripada kita orang Islam. Tak boleh yang demikian, bila kita sebagai orang Islam nak berkahwin, kena cari perempuan yang kalau kita boleh hanuk, maka anak kita ni tidak orang Melayu, bukan jadi orang Islam. Nah, itu dulu. Wa fil khabar takhayyaru li nutfikum fa inna al-'irqa nazza. Wa fil khabar sebut dalam hadis Nabi kata takhayyaru li nutfikum. Nabi kata mu pandai-pandai sikit pilih untuk benih kamu. Nutfah mana air mani, benih, orang Melayu panggil benih. Benih hak yang Tuhan letak dalam kita orang lelaki ni tentulah kita nak tabur. Sebagaimana benih padi,
Bila kita buat padi, kita buat benih, kita nak tabur. Tak gitu kan? Sebagaimana belum daripada kita nak nabur benih padi ke benih berapa tu, kita cari tanah molek, yang licin, bergalor, cukup dengan badan dengan berapa. Begitu juga lah benih orang. Benih orang nak jadi orang. Orang kita panggil air mani, dia tu yang bubuh dalam kita ni. Bila kita bersapanya, itulah kita nak tabur benih kita. Nabi kata, mungkin kena pilih molek sikit, tanah buat tepat nak tabur benih tu. Tanah tu ibarat perempuan lah. Perempuan tu ibarat ladang. Dia tepat orang lelaki tabur benih dia. Sebelum daripada mu tabur benih mu, belum daripada kamu melakukan persetubuhan lelaki isteri, mu cari dulu perempuan yang baik untuk mu tabur benih. Kenapa? Fa innal irqa nazza'un. Kerana orang sayak ni, nazza'un ni bahasa jenis buayak kat orang. Nazza' ni bahasa jenis seduk perangai muka bubuh dalam anak, pahanuk ni contoh. Nabi kata, dan kalau dari segi kajian sains lah ni memang begitu sungguh. Sains lah ni, dia kata manusia ni menurun. Naza'un ni bahasa menurun lah tadi. Orang sarak ni bahasa jenis menurun. Maknanya orang dan sarak yang ada dalam tubuh badan kita ni boleh bawa perangai kita, dia perangai orang Tino kita, perangai cik kita, perangai mok kita, perangai tuk jatah kita, perangai tuk Tino kita, dia boleh bawa habis kalau perangai mok pok saklami, perangai tuk nenek saklami, perangai moyang saklami, dia boleh bawa bubuh dalam cucu dia sekali. Mana tidaklah. Bila kita beranak, maka anak kita tu menurut kita je. Tak menurut dah sifat. Mula mok kita, mula cik kita, mula tok nyek kita. Dah. Dia putih bawa habis kalau perangai tok nyek kita. Dengan molek rupa, dengan wuduh rupa, dengan perangai wuduh, dengan PA wuduh, dengan perangai molek, dengan PA molek. Cukup habis. Dia boleh bawa habis pakai anak kita. Awal yang demikian, kalau mu tak si malu, Nabi kata, mu cari molek, hak reti ni tepat, mu nak tabur benih. Bila takut mu cari yang reti ni, awak bini, hak pasal PA wuduh. Maka menurun PA wuduh mak dia pun menurun ke anak, PA wuduh pok dia pun menurun ke anak, PA wuduh tok dia menurun ke cucu, PA wuduh ciut-ciut balik dunia mu, kita menurun habis pakai itu. Malu tak ada pasal. Atas dunia mu malu, di akhirat kalau pun malu juga depan aku. Ni para hadis semua satu benda keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa anak-anak kita ni menurun kita, dia menurun tok nenek. Dan lo ni Ambo ni waktu di Azhar belajar bahagian takhasus qada' syar'i. Takhasus qada' syar'i ni bahagian apa panggil takhasus lah, apa panggil takhasus mana apa panggil lo ni panggil takhasus juga. Ekspert dalam bahagian kehakiman syara'. Bila kita nak jadi hakim bahagian syariat ni, sikit sebanyak kita kena tahu masalah laki isteri, masalah apa, maka dia ajarlah pada kita cara-cara persetubuhan, cara-cara gapo panggil al-wiladah, an-naz'ah, semua sekali kita ajar habis. Memang hamba masih ingat lagi lah ni dalam buku sukatan pengajian dia kata mengikut kajian ilmu sains doktoral lah ni, dia anak kita ni dia boleh menurun tok dia sampai ke tok yang ke-6 yang ke-7 dia boleh menurun lagi. Tok yang ke-6 yang ke-7 perangai yang ada pada tok kita yang ke-6 yang ke-7 ni dia boleh menurun lagi sampai ke cucu, cicit. Jadi oleh yang demikian, hak Nabi kata tengah 2000 tahun hari itu, jelas diakui sendiri oleh kajian-kajian yang ada dalam Allah. Dan sebab itulah Nabi kata beliau pada mu kahwin, janganlah tengok reti nak suami kat pakai nak kahwin lalu tak kira bakar belah mana belah bakar. Tak tanya. Jadi tengok dia bakar. Ya, bakar yang paling baik sekali ialah bakar as-salah wa taqwa. Orang yang salah dan orang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni tidak salah dengan takwa agak, kita ikhtiarlah. Start daripada kita ni dia jadi salah dengan takwa, mudah-mudahan salah takwa hak kita ada usaha bubuh kita ni menurun ke anak kita, menurun ke cucu kita, cicit kita, siap berapa 7 8 tapi ni menurun gila. As-saminatu alla takuna min al-qarabati al-qaribah. Habislah. Nah, itu je. Ia kelapannya hak lusuk sekali. Tak usah kahwin dengan keluarga hak dekat. Kalau nak kahwin, tak usah cari sepupu. Tak usah cari anak sepupu. Dah lepas pada sepupu ke apa dia? Anak sepupu ke? Tak lepas pada sepupu.
dua pupu atau secari dah sepupu, dua pupu atau secari dah kata dia. Kerana waris hak dekat ni fa inna dzalika yuqallidu syahwata. Kerana waris hak dekat ni menyebabkan syahwah kita kurang. Keinginan lelaki pada isteri, keinginan isteri pada lelaki ni bila orang panggil kahwin waris orang panggil, kahwin sepupu gawa ni orang panggil kurang keinginan. Ini benda ni dari segi penyiasatan agaknya. Boleh jadi kita sini orang Melayu belah mana. Kahwin sepupu ni, kahwin orang hok jauh, hok tak bau cukup ringan ni, ada beza ke tidak? Kata dia kalau kita kahwin waris ni jadi malu-malu. Dia ingat kumuk dia. Kumuk dia tu mak saudara kita je. Jadi dia ni. Jadi tengok ke bini kita, ingat kumuk saudara. Tak mak saudara ni walau belah mana pun mak kita. Jadi tak ada syahwah. Jadi dia ni. Dia takut melekat sampai ke bini kita, sepupu kita tu pun takut kurang juga syahwah. Jadi bila kurang syahwah, kalau boleh anak tidak galak. Tidak galak anak, tidak cergah anak, tidak orang panggil cekap apa tak ada. Itu pandangan apa ni zaman. Dari segi kajian sebenar Allah, kajian kita orang Melayu lagu tu juga kau sebagaimana Allah alam. Tapi dalam kitab-kitab memang tulis begitulah. Bila kita nak kahwin kita carilah waris hak dekat kerana dia apa panggil tidak galak. Fahadhihi al-qisar al-muraghabatu fil nisa. Tu yang kita ni kata ni dah 8 perkara sifat-sifat yang perlu yang sangat-sangat dikandaki dalam perempuan. Bila kita nak kahwin, 8 perkara ni perlu kita ingat. Mudah-mudahan kahwin kita ni berkat panggil rumah tangga kita bahagia dunia akhirat. Habisnya sekat 8 perkara. Ingat betul. Bila kita ada. Wa yajibu 'ala al-wali aidan an yura'iya khisal az-zawji wal yanzur li kalimatihi fala yuzawwijuha mimman sa'a khuluquhu aw khalquhu aw da'afa dinuhu aw qassara 'anil qiyam bihaqqiha. Wajib atas wali, atas pok, atas anak, atas adik-beradik apa semua sekali yang jadi bertanggungjawab untuk nak kahwinnya anak perempuan ni, wajib atas dia apa dia pula? Ayyura'iya khisal az-zawji, bahawa dia jaga molek perangai hak jatah pula. Tadi dia royak perangai hak puan. Sekarang masuk pula kata dia perangai hak balik jatah pun kena perhati juga, dan wajib atas tok wali, atas wali nikah ni kena ambil tahu perangai balik hak jatah. Wal yanzur li karimatihi, dan dia kena perhati molek untuk cari menatu, cari laki bagi anak puan dia. Karimah maknanya anak perempuan. Karimah sebabnya perempuan yang mulia. Tapi walau bagaimanapun digundung untuk anak perempuan. Kata dia bila anak perempuan kita nak cari untuk lelaki ataupun kita nak cari menatu, jangan ambil sebagai orang jatah sambil tak orang jatah pakai jodoh budak lelaki lalu. Jangan. Wajib kita kena perhati, wajib kena tengok keadaan budak jatah ni. Apa arti? Fala yuzawwijha mimman sa'a khuluquh. Maka jangan sekali-kali balik wali ni kahwin anak perempuan dia dengan orang budak jatah yang peuduh. Au khalquh, peuduh, apa ni pun bentuk tubuh peuduh. Tapi jangan kata dia, ini menyusahkan. Au da'afa dinuh, au khuluq, apa ni, au da'afa dinuh, ataupun dari segi ugamanya lemah. Dari segi keugamaannya lemah, pengajian ugamanya tak ada, didikan ugamanya tak ada. Pergi ke balesa pun tak, pergi surah pun tak, gapo pun tak. Kata dia budak jatah lagu ni ingat jangan buat natu. Au qassara 'anil qiyam bihaqqiha, ataupun budak yang tak pandai lagi nak jaga bini. Budak bahasa jenis budak tak pandai jaga bini. Mana kalau bini, kalau kita kahwin, kalau ambil jawab natu pun kita yakin budak tak pandai nak jaga bini. Budak lagu tu jangan ambil jawab natu tu. Kerana bila kita kahwin, walau belah mana baik kita dengan menantu kita, tapi menantu kita ni tanggungjawab jaga anak kita dari bini dia tu. Kalau tok tua dia baik setara mana sekalipun, tapi tak sudah juga dengan menantu tu. Esok kalau boleh anak, maknanya tanggungjawab jaga anak naik kat dia nak cari kita tu. Jadi boleh yang demikian, kalau cari budak jatah yang bahasa tak uti jaga bini, maka boleh jadi hidup dia pun tak selesa. Dan kalau boleh anak pun orang panggil anak dia, orang panggil tak pelulu. Kenapa? Kok tidak tanggungjawab. Jadi boleh yang demikian, awal-awal lagi kita sebagai seorang wali, penjaga anak perempuan, jangan sekali-kali kita pelaga anak kita perempuan ni dengan budak jatah, ya orang panggil agamanya lemah,
Apa tanggungjawab dia dengan orang puan, dengan bini dia pun tak pandai lagi. Jangan. Au kana lam yukafiha fi nasabiha, ataupun dengan budak jantan yang tidak sekupu. Kupu-kupu ni maknanya setara. Kita ni tak berapa cara dah setara. Dan boleh jadi tempat kita ni tak berapa bersungguh sangat masalah kupu-kupu. Kupu ni orang panggil setara. Jamai-jamai amok kecil-kecil hari tu orang cara benar ben. Cara lagu mana? Kalau bakal raja kena kahwin sama raja. Kalau sekala hok raja kahwin dengan tidak raja kat ni panggil dia kahwin orang keluarga. Keluarga enggak jadi cengik semua hidung dia tak puas hati malu mopok. Jamai itu. Sebenarnya dari segi Islam dia tidak bawa pun. Dari segi pengajian Islamnya dia tidak ajar kita ni kahwin sama-sama kabilah, sama-sama kampung, dia tidak ajar gitu. Dia ajarnya dia lebih inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling biasa sekali ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Tak kira kampung mana, tak kira bako mana, tak kira bako Melayu, kau bako Arab, kau bako Cina, kau bako gapo, sifat dia takwa kepada Allah, itulah orang yang mustahak dijadikan kawan rapat ni kita termasuklah dijadikan nabi kita pos-poskan. Jadi dalam kitab kita disebut ni berdasar pada orang panggil adat resan tepat. Dan memanglah bila kita kahwin dengan kupu ni, hazardnya adat resan yang orang suka bahasa jenis ni, kalau kahwin sama kupu tu tak bahagialah rumah tangga. Tapi kalau kahwin tak kupu tak bahagia. Supaya cerita masyhur kena pada Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pergi seorang budak nama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini budak yang apa panggil budak kehamilan. Tapi Nabi kita pergi dia jadi anak akak Nabi. Bila besar panjang, Nabi kita kahwin dengan sepupu dia sendiri. Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy ni sepupu Nabi. Kalau kira dia bakal Tok Said dah panggil. Bakal Tok Said betul dia ni pula comel, putihnya cukup lekat lah. Dari segi comel cukup. Zaid bin Thabit ni orang luar, tidak Tok Said, tidak berapa mokpok pun tak ada sini. Nabi dia nak pecah rekod apa ni, nak pecah tradisi Tok Said kahwin sama Tok Said, orang keluarga kahwin sama keluarga. Islamnya tak silap lagu ni, Nabi kita nak pecah adat ni, nak buat adat ni, maka Nabi kita kahwin ke Zaid bin Thabit ni dengan sepupu dia sendiri. Mula-mula tu Zainab bintu Jahsy sepupu Nabi ni tak silap. Kalau dia ni baru sajalah dekat keperangan Tok Said, tak silap tapi dah bunyi khabar kata Nabi sendiri jadi jokira kan. Maka bang tak bang terima jugalah. Kahwin dia berdua ni. Hak so ni putih melepuh, hak so putih lega, hak so ni bakal Tok Said, hak so ni orang keluarga. Itu dia mata rapat jugalah moga Nabi sendiri jokira. Tapi hak buah dalam tu juga ada jugalah. Buah dalam juga ada. Akhir sekalinya orang panggil tidak bahagia rumah demo ni. Zaid bin Thabit ni anak akak Nabi selalu hidup raya. Ya Rasulullah, budak nak dia anak juga Allah lidah gak. Lazat maknanya pedas. Kata bahasa jenis orang Cina hak dia tak belagang ni ada pun nuat macam pesen tu lah. Jadi Nabi hidup salah, Allah sabarlah. Tapi sabar pun ada hak juga. Akhir sekali cerahlah ke ini. Jadi kenapa? Apa ni tidak ada kufu. Walaupun apa semua sekali tidak ada kufu. Dan masyarakat pun baru-baru terima Islam, maka tak ada lagi orang Cina nak turut perkembangan terbiah Islam ya. Tak ada nak turut. Dan akhir sekalinya sudah cerah tu Nabi pula buat apa? Nabi buat isteri pada dia pula. Cerita ni panjang ni. Falamma qadha Zaidun minha wa taran zawwajnakaha likay la yakuna 'ala an-nasi harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tarat wa kana amrullahi maf'ula. Ini cerita ni panjang dalam Quran. Wa ma zawwaja ibnatahu zaliman aw fasiqan aw mubtadi'an aw shariba khamrin faqad jana 'ala dinihi wa ta'arrada li sukhtillahi lima qata'a min haqqir rahim wa su'il ikhtiyar. Kata dia, bila si wali ni kahwin dengan anak perempuan dia, pok ni bila kahwin dengan anak perempuan dia dengan zalim, dengan satu orang zalim, orang ni betul-betul bahasa orang zalim buat natu juga, au fasiqan, ataupun orang ni betul-betul bahasa jenis fasik tapi buat natu juga, au mubtadi'an, ataupun orang ni betul-betul bahasa suka buat bid'ah, buat natu juga, au syariba khamrin, ataupun orang bahasa kaki arak, tahu dari ni bahasa kaki arak, buat melati juga.
faqad jana ala dinihi, maka orang ni dia sudah buat jinayah terhadap agama dia sendiri, wa ta'arrada li sukhtillah, dan dia mendedahkan diri dia untuk kemurkaan Allah Taala. Jadi kalau kita cari menantu tak kira lah asal kira budak ni kan, ada jawatan cikgu ke ustazah ke ustaz ke gapo semua sekali, gapo tu gawo ke gapo tak kira ini zalim kau pasti semaya dan lagu mana rumah tangga dia masuk jadi rumah tangga Islam kau lagu mana asal dia dipitih je kita buat menantu. Ni tu yang kita kata faqad jana ala dini, orang ni telah buat jinayah terhadap agama dia sendiri. Bila kita lepas anak kita jadi bini bayi kahwin tu, kalau dia fasik tak semaya, so anak kita pun tak semaya datuk. Moga anak Cina setara mana sangat. Bala-bala anak lelaki tak. Kalau anak lelaki dihek sikit, tak sih anak Cina ni. 5,000 buah takut, 5,000 buah takat kalau anak lelaki. Pas semua sekali, akhir sekalinya, anak Cina kita kita duduk didik semaya semua pun, jadi tak semaya. Anak Cina kita didik pakai telekong, pakai berapa pun boleh tak. Bahasa kaki tak telekong, beda. Tak boleh buat apa dah kita moga dia jadi bini orang dah. Bila dia jadi bini orang, lepas dah. Tanggungjawab kita nak pasal-pasal tak boleh. Moga dia duduk lelaki dah. Ini tempat berat dah. Ini kata dia faqad jana ala dinihi, ketika dia sudah jinayah pada agama dia. Jadi kalau jumpa lah kalau temuan budak ni lepas pada kita toksik mari ni nak kahwin juga. Tapi tu satu ikhtiar ialah kita tahu budak orang nak jadi menantu kita ni, kalau dulu yang menantu kita ni bahasa jenis orang fasik, kita wayak tu lah. Awal kalau jadi menantu ayah lah mana tak semaya dan ni. Wayak tu ni. Anu ayah dengan awal tak berapa rajin lah balas jumuk kalau mana tak ayah gak dan kahwin dengan menantu gak nak jadi buat anak. Dari bila ni? Tak gaya lah bila mana cara ikhtiar supaya budak hok nak jadi menantu kita, hok tak rajin semaya ni jadi reti semaya. Diko lambat lagi 4-5 bulan lagi kau berikhtiar lah belah mana supaya budak ni boleh kita tahu dia jadi dia ni tidak zalim, tidak fasik, tidak mubtadi'. Zalim bahasa orang panggil wak kena kau orang. Zalim orang Melayu panggil wak kena kau orang, berapa kau orang. Fasik ni bahasa jenis orang panggil buat dosa-dosa besar. Bahasa ini tak semaya, tak puasa, kaki dadah apa semua sekali ni. Mubtadi' ni bahasa orang suka buat bid'ah. Bid'ah ni barang reka-reka dak agama. Bendanya benda tidak agama tapi kita buat benda tu dasar pada anggap atas dasar barang ni barang agama. Au syaribah khamrin atau kaki arok, kaki judi. Ikutlah sini kita sininya. Arok ni itulah. Arok tak berapa jadi dadah. Dadah ni minta barang jadi benar benda ni. Ganjo, napi, berapa semua ni. Benda-benda ni kalau kita dengar khabar kata budak ni bahasa kaki nisak ada ni panggil, tak salah mengerti lah. Lebih-lebih lagi bahasa isak dadah ni dia bertagih. Dia bertagih hafiz sekali, picih dia apa habis, lepas tu dia kacik picih bini, lepas tu dia kacik hari tak tua macam-macam pasal ni sepak buat curi dalam merokok jamu. Kerana muka ni barang bertagih. Kata dia kalau terbaik melati juga, maka arti dia buat khianat ke agama. Buat jenayah, buat khianat ke agama. Kalau buat khianat ke diri itu sendiri, itu pun dosa besar dah. Apa kata buat khianat pada agama. Pada agama ni direct barang yang bagi Tuhan tu, maka lebih sulit lagi. Dia tersudut beliau lah pada harta dia, pada jawatan dia, pada gaji dia, jangan. Kerana gaji, jawatan, apa ni barang zinatul hayati dunia. Ni barang perhiasan hidup. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Segala harta benda berapa semua sekali tu ayat barang ni barang perhiasan dunia. Ibarat bunga dunia. Dia bunga ni dia tidak kembang sokmu, dia tidak berkelompok sokmu, dia tidak bang sokmu. Sampai masa dia luyu akhir sekali jadi abuannya di tanah habis. Jadi bayan lagu ni mutak seliu. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairan amala. Bayan yang baqi yang salih lebih baik. Jadi cara menantu tak gaduh dengan masalah jawatan, gaduhnya perangai dia, agama dia apa semua sekali kerana barang ni lah barang dalam. Itu keedahnya. Faham orang panggil nak jadi temuan juga. Itu nak buat kan. Jadi dia ni kadang-kadang kita ikhtiar bila tak sini tapi mungkin mereka golok buat mana dia. Balik-balik sudah. Bayar apa kahwin apa dia.
Menyebabkan bini kau mati air mata. Dia takut. Kenapa pun dia orang jatuh. Untuk aku untuk lelaki. Enggak aku orang jatuh. Aku ada fitnah. Ada apa je. Jadi ketika tu boleh jadi kita nak sangat pada harta ni. Harta pun tak dapat. Kasih sayang pun tak boleh. Habislah sekat tu. Adabul mu'asyarati ba'dal aqdi ilal firaqi. Baiklah. Sekarang bila dia teroyak pada kita sifat-sifat orang Cina belah ni. Sifat-sifat orang jatuh belah ni. Katakanlah kahwin ni pun jadilah kahwin. Belah mana pun duk. Bila jadi kahwin, duk mu'asyarah. Duduk campur gaul di antara laki isteri ni belah mana dari segi agama. Ba'dal aqdi ilal firaqi. Start daripada akad nikah, berti-berti bercerai gelar apa tengah-tengah tu belah mana? Nak duduk belah mana? Ni dia royak. Mula-mula start dia royak, dia royak tadi. Amma zauju. Ada pun balik orang datang, balik tuk lelaki. Bila orang datang ni jadi ketuk lelaki orang, dia buat lagu mana? Fa'alaihi mura'atul i'tibali wal adabi fi 12 amran. Wajib atas tuk lelaki jaga sedayana dan jaga adab dalam 12 kali. Hak mana bini dah tahu ke benda ni? Hak bini dah. Hak tak bini lagi tak, alhamdulillah lah dia boleh dengar dalam benda. Kita ada bini dah ni, ada ke tidak 12 kali ni kita jaga. Jaga sederhana. Sederhana dan penuh beradab dalam 12 kali. Apa dia? Mula-mula start lagi fil walimati. Sederhana dalam masalah walimah. Walimah ni hak kita panggil keduri kahwin. Keduri kahwin, bila kita kahwin kita disunat buat keduri. Tapi kena jaga 2 kali. I'tidal dan adab. I'tidal makna sederhana. Adab tu adab lah. Orang Melayu panggil adab juga. Sikit lagi dia royak belah mana cara ni. Dari segi keduri kahwin kena ada sederhana. Wal mu'asyarati dan bercampur gaul. Dalam masa kita bercampur gaul laki bini kena ada sederhana. Jangan sayang doa hingga siapa tak berhabis dan balik kemudian tunjuk sayang doa bini melebihi hak dan wadda'abati dan bergurau. Tak saya nak ponyok jogok. Nanti dia kalau dia tahu tak gitu kan. Jangan kena ada sederhana. Wasiasati dan siasat. Politik kita apa panggil hidup kita di mana ada siasatnya ambil hati dah maksudnya. Dia ada buah bahasa jenis ambil hati. Tok lelaki kena pandai ambil hati orang Cina kena pandai ambil hati tok lelaki. Buah ambil hati tu ada. Ambil hati ustaz juga orang Melayu kecil ambil hati. Hati ni bagai data ni boleh ambil lah ni. Kita boleh kontrol hati dia ke mana ambil hati. Bahasa Melayu yang baik. Wal ghirati dan ghirah. Ghirah ni kita Melayu panggil cemburu. Cemburu ni kena ada. Tapi jangan orang panggil cemburu buta. Cemburu buta tak boleh muka pintu. Nak kata bini. Jangan. Ataupun bini ke mana pelak pergi. Balik-balik bini tak ada pun tak apa. Ke mana kedar. Ke mana pergi masyarakat. Gapa nak tahu gapa. Ada kursus. Ada pandai lah buat. Rakyat dari dia ni. Itu kena gapa. Kena iktidal. Kena sederhana belaka-belaka. Gairah doa lalu pun punuh juga. Rumah tangga. Tak gairah doa lalu pun tak jadi juga. Jadi orang panggil dayus. Wan nafaqati dan masalah nafkah. Nafkah kena iktidal, jangan kedeku sangat, jangan bawah sangat. Wat ta'limi dan masalah mengajar. Mengajar dan ngajak pagi-pagi gelap perek bobe tak mesti tak panggil mengajar, orang panggil bengek. Orang panggil ngepek. Dah jadi kau ngepek, tak ada apa dia nak dengar. Itu sederhana. Tak ajar lalu pun pekalok dia dan juga ajar banyak benda sama pening-pening kawan ni pun tak jadi juga. Wal qasmi dan giliran. Lalu tok lelaki ni bini 2 bini 3 nak kena sederhana masalah giliran. Jangan berjadi masa ni baru siapa. Dia baru ni baru siapa. Dia baru ni pula Allah. Masa ni apa ni? Tak ada garis tu gidah. Jadi kenapa tidak ada? Tak ada garis gidah. Dia siapa pun masa ni baru siapa. Jadi kawan jadi bola lagi. Jauh hamba. Siapa dekat sepak. Ada orang kena. Jodoh. Kata kawan ni jodoh. Wat ta'dibi fin nusyur. Ambo ni wayak boleh. Tapi ambo sendiri tak reti. Giliran-giliran. Kita dosa. Tak tahu giliran apa. Jadi demo
Hak ada nasib. Nasib baik ke nasib tak baik ke bini dua, bini tiga ni. Itu masalah giliran ni masuk dalam senarai wajib dijaga. Wat ta'dibi fin nusyuz. Dan bila timbul masalah nusyuz, kena ta'dib. Nusyuz kita panggil diraka. Kalau perempuan kita ni bahasa jenis tak dengar kata sikit ke, ketika tu orang panggil nusyuz. Ketika tu wajib atas tok lelaki ni takdib. Takdib maknanya ajar. Apa orang panggil? Ajar sikit. Ajar. Bukan ajar dengan mulut, dia ajar lah. Liko polah, liko berapa pun orang panggil ajar lah tu. Aku nak ajar sikit. Jadi nak ajar. Jadi ajar pun jangan agak berat. Doa. Jadi kena sederhana sikit lagi dia ayat ni tu. Lah mana cara ajar perempuan yang tak dengar kata tok lelaki. Wal wiqa maknanya persetubuhan lah. Persetubuhan hidupkan lelaki isteri belah mana. Jangan sampai kau petak letih sendiri apa puan tak ingat berapa. Tubuh kamu apa panggil nafkah dan nafkah batin wajib gitu kan. Jangan kena sederhana. Jadi royak habis dia nyambung pun kena royak juga. Wal wiladati dan masalah beranak. Kalau nampak perempuan kita ni orang panggil letih sangat. Orang panggil tak cukup darah, tak cukup tubuh berapa. Ketika tu adalah orang panggil rubat jariah beranak juga. Jangan kek-kek sangat siang kat dia. Maka kena anak ramai lah. Wal mufaraqati dan bila timbul masalah mufaraqah. Bila timbul masalah bitalaknya cerai. Bila siapa kau fikir nak cerai, belum pada cerai tu kena perhati dulu padan dekat setahun ini untuk cerai. Kalau cerai pula cerai 3 toko aku ceramu 3 talak banyak bintang langit kayu dalam pasir laut di kebelah mana kau. Ini semua ni ada peraturan berlaku dan tidak dibiar pada kita orang panggil lepas laku dengan tidak ada peraturan. Inilah 12 perkara. 12 perkara yang perlu dijaga oleh tok lelaki terhadap isteri dia. Al-awwalu al-walimatu. Balik tadi. Kau yang pertama ialah perkara yang disebut tadi walimah. Perkara duri kahwin. Wahia mustahabbatun. Dari segi agamanya keduri kahwin ni sunat. Bila kita kahwin kita disunat buat duri. Qala Anas radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman bin Auf athara sufratin. Faqala ma hadha? Faqala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab. Kata dia Anas, anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, satu hari Nabi tengok sayang dia hok nama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf Nabi tengok ada kesan-kesan kuning-kuning tubuh. Kuning ni ada orang Arab bila kahwin dia janguklah. Dia cara dia berjanguknya ada hak kuning-kuning. Apa warna-warna kuning. Kita Melayu jamai-jamai hari tu kita berenang. Kalau kahwin berenang. Kalau reti nak berenang. Orang jatuh pun orang jamai hari tu dia berenang. Berenang tapak kaki, berenang tangan apa semua sekali. Dan kalau berenang ni bagi orang Melayu jamai hari tu berkahwin. Tanda dia ni berkahwin. Bagi orang Arab kuning-kuning, warna-warna kuning dia suka. Jadi bila Nabi tengok kain dia nama Abdurrahman yang ada kuning-kuning tubuh, kain kuning-kuning, Nabi kata, "Maha apa ni?" Dia kata, "Apa benda ni?" Kata kawan tazawwajtu imra'atan, kata mubini halal itu dia. Ala wazni nawatin min dhahab, mah kawinnya mah sama berat dengan butir tamar. Mah ia sebesar butir tamar. Apa dia seberat butir tamar. Butir tamar ni kalau timbang dia kalau kira kenduri berapa kenduri? Berapa ria berat? Kita sini. Ria berat. Yalah. Kalau bagaimanapun kawan ni waqdi mah kawinnya bagi mas toko sama berat dengan butir tamar. Kalau jamiah itu piti-piti ni tak ada. Yang dengan mah. Sepuluh apa yang masa kerajaan Kelantan di bawah Siti Kembang berapa? Siti Kembang berapa? Mungkin kau tu mah butir teruk apa ni dah? Mah butir teruk. Faqala barakallahu lak. Nabi kata barakallahu lak. Aku doalah minta Allah Taala beri berkat rumah tanggamu. Kamu ni Nabi sebut aulim walau bisyatin. Nabi kata buatlah walimah walaupun seekor kambing. Bening tak boyak berita kok orang tak ada dalam jam-jam tak benar. Nabi kata bila kita kahwin hari kita dapat nikmat. Mujurnya kita ni hidup sampai waktu nenuk kita.
Apa kata kalau rasa nak kata, taruhmu nak bini aku, nak belakang aku. Dia tak jadi kan. Akhir sekali, bila ada rasa nak sanggup ambil kita waktu belakang dia, ini merupakan nikmat daripada Allah Ta'ala. Begitu juga balik rasa bila ada datang sanggup buat bini ke dia, maka ini merupakan nikmat daripada Allah SWT. Oleh yang demikian, bila kita dapat nikmat, janganlah nikmat tu kita sorang. Bila Tuhan beri nikmat kita, kena bagi-bagi nikmat Tuhan beri itu kepada orang lain sama, supaya orang lain boleh rasa sama. Jadi kita boleh nikmat isteri, orang lain boleh nikmat makan. Nah, audin walau bisyatin. Buatlah jamuan walaupun seekor kambing. Bagi orang Arab seekor kambing, 9 seekor kambing tak ada belah mana. Kalau kita lagi kedai kat belikan semua seekor. Nyoh gapo, belikan semua seekor. Nah, jadi tak apa yang kata walaupun jamu ada ikan semua seekor pun tak apalah. Jamu orang. Kenapa? Dasar padamu dapat nikmat isteri. Sebab kita kalau dapat isteri, kita kahwin, kita panggil walimah. Kita dapat anak seorang, tak apa kita jamu juga. Buat akikah kita panggil tak dia ni. Jadi anak ni merupakan nikmat Allah Ta'ala untuk memanjang-manjangkan kehidupan kita. Jauh dunia, pahala kubur, pakai akhirat. Dia berdoa untuk kita, dia buat berapa untuk kita, buat zirqah jariah untuk kita. Itu alhamdulillah nikmat. Kita mula kambing, seekor, 2 ekor, anak lelaki, anak perempuan, seekor, 2 ekor, tak dia ni. Kita naik rumah baru, waktu tua kita itu jamu, tak ada apa naik rumah baru. Ni semua ni, naik rumah baru ni tak ada apa dah agamanya, tapi dengan sebab rumah baru ni boleh sebutir nikmat yang besar, nak dunia lah ni kalau boleh rumah sebutir ni, bukan kecil benda ni, berpuluh-puluh ribu harganya. Jadi kalau kita panggil kawan kita buat jamu yang berapa, kau buat nasi, kau buat kuih-kuih, kau berapa, itu bagus. Bagi-bagi rasa senang dapat nikmat. Wa ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah bi tamrin wa sawi. Nabi sendirinya waktu Nabi kahwin dengan perempuan dia hak nama Safiyyah, Nabi buat apa dia? Nabi jamu orang. Jamu apa? Jamu buah sama dengan saga. Tapi timah tak ada. Nabi mari piti tak bagi orang. Jadi akhir sekali bila bin tak ada benda. Pada apa jamu buah sama. Jamu buah sama dan sawiq. Sawiq ni amba bermakna saga. Amba sendiri pun tak kenal saga ni apa. Tapi kita tunggu kita terjemah sawiq ni saga. Saga ni dibuat dari sawit ni dibuat daripada butir gandum. Butir gandum hak butir tu dia tumbuk, lepas tu dicampur dengan susu, dia goreng lebih kurang. Itu makanan dia. Kalau kita sini enggak ping namanya. Tadi ke Perlis orang jual ping belana tu ping itulah campur dengan susu dengan apa semua. Di India sampai sekarang pun adat ni berlaku. Bila berkahwin, bila kita pergi majlis kahwin, dia beli watama hak kerah. Watama kerah. Kita sini tak ada watama kerah. Kalau pergi ke Mekah gap watama hak dia buat kerah kejung ke batu. Dia beli wakati kak orang berderu seperti ni utama tabu. Tabu kena atas muka lah. Tapi suka kena atas muka. Kena atas mata berapa jadi suka orang malam tu. Boleh tabu sama berebut. Bopak benda watama kerah enggak tu. Watama hak apa segap ni 5 bulan kerah kejung. Ni makan juga, nak mengambil kau sebutir juga. Lama, sebab kau ketuk, butir pinang. Kekung. Tapi suka kita. Dia pertamanya suka boleh bayar hak bahasa bagi kahwin gitu. Orang panggil boleh pergi rumah kahwin, balik telur, sebutir, balik pun suka kita. Padahal telur rumah kita berana, tapi telur majlis kahwin ni, mana suka kita. Pertamanya kita boleh bayar kahwin, suka. Yang keduanya memanjang-manjangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila kahwin dia jamu orang sama, kita ni pun kalau kahwin jamu sama lah panjang-panjangkan adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya jamu hari itu bila kita masuk jawi anak, kita jam. Tak gitu kan? Jamu lo ni tak ada. Lo ni pun nak bahasa style masuk jawi ramai-ramai di hospital. Jadi kalau lagi tak ada apa mari majlis jamu-jamu ni tak ada. Benda-benda itu patut diadakan. Patut panjang-panjang, maknanya bukan kata sunat belah mana tidak, tapi bila anak kita ni masuk jawi, hari ni anak kita ni siapa mana anak kita ni sudah ada tanda perbezaan di antara orang Islam dengan orang tidak Islam. Orang Islam tahu apa ni sunat, kata orang tidak Islam tak kata. Bila kita jawi tanda alhamdulillah sepenuh dah anak aku jadi seorang Islam dari segi zahirnya. Wa tustahabbu tahli'atuhu.
Dan disunat tahniah. Kalau ada perkahwinan, kita diminta buat jamuan dan disunat tahniah. Tahniah ni ucapan yang kita kata ke orang bila timbul masalah bahagia. Bila timbul perkara bahagia, perkara suka, kita diminta pergi jumpa dengan dia, kita ucap tahniah. Tahniah ni makna waktu dia perkataan yang menyenangkan hati dia. Kalau bahasa Arab tak, fayaqul barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Ini perkataan ni patut kita tanya-tanyakan. Barakallahu laka, saya berdoa pada Allah, minta Allah Ta'ala berkatkanmu. Wa baraka alayka, dan Tuhan berdekat atasmu. Barakalaka ni berkat hak molek. Baraka alayka ni berkat juga, tapi bila mari hak uduh. Maknanya gini, hidup kita manusia di muka dunia ni tak lagi dah. Mesti bertemu dengan hak molek dan hak uduh. Kita mesti bertemu dengan hak kena ngajak kita dan hak tak kena ngajak kita. Tak kira siapa lah. Orang alim, orang jahil, orang kaya, orang miskin, orang darat, orang bandar pun nak cari job muda sampai ketua hidup dalam keadaan SNL ini, semua tak ada keruh, tak ada kocok sikit abuk, tak ada. Saya tidak buat. Mesti sekali-sekala bertemu dengan hak tak molek. Jadi masalah sekaliannya kita wayak ke dia, demo ni wesat lami bab nikah ni, sama ada rumah tangga demo ni senang molek pun kau minta berkat. Ataupun sekali-sekala kalau ada keruh kocok-kocok sikit pun tak apa, kau minta pada demo berkat juga. Apa lagi berkat juga. Berkat lagu mana? Kalau hak molek, Tuhan we molek, hak berkat tak apalah. Tapi kalau Tuhan bui sekali-sekala tak molek, ada teki hati laki bini gitu gini, diharapnya teki hati gapo ni tidak berpanjangnya. Tok laki pun beringat, mudah-mudahan tidak buat lolo dah benda lagu tu kau gatina dia. Dia gatina dia pun beringat, mudah-mudahan tidak buat lolo dah benda lagu tu pada tok laki dia. Kadang-kadang benda ni masa muka kan salah tok laki. Tak jadi ni. Dia kadang-kadang masa muka kisah balik puan. Jadi kalau ada salah aku jirik gapo ketik gigi kau gapo tak pun perkataan kau tempat tidur tak teratur kau ataupun nafkah bui tak betul kau ataupun kecek kira tak molek tak dengar kau, benda-benda gini diharapnya Allah Taala jadi ke pelajaran bagi demo saklami untuk masa-masa depan tidak buat lalu dalam lagu ni. Itu makna baraka alaika. Kalau baraka laka ni maknanya berkat untukmu, maknanya hak Tuhan duk bui harta, tak jadi harta berkat. Tuhan bui rumah sebuah, minta rumah tangga berkat. Tuhan bui anak, minta anak jadi anak soleh. Tuhan bui tok tua, biar tok tua jadi tok tua yang baik. Itu hak laka, hak dia boleh. Hak dia udus pasal ni lah. Hak dia udus kalau tok laki bahasa mulut beruka, orang Tino bahasa bersih tok madu ko, tika bata ko tok madu ko tempat tidur ko. Ambil lagu ni kalau ada tegur-menegur, minta dijadikan pelajaran, minta dijadikan ingatan pada seluruh dunia. Mana barakah alaika. Jadi hak molek pun minta beri berkat, hak tak molek pun minta beri berkat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Akhirnya kita kata itu saya berdoa untuk awak, minta Allah Taala ipung dan musakan dalam keadaan baik sama-sama. Dalam keadaan baik. Duduk dalam keadaan baik. Maksudnya baik ni walaupun rumah tak bersama mana, walaupun harta tak banyak mana, walaupun gapo apa yang tak setara mana, tapi minta Allah Taala tok dan dua sakram dalam keadaan baik, jauh muda sampai tua, tidak ada balas cukup, tidak ada gapo. Ini doa yang patut kita kata bila kita berdepan dengan orang baru kahwin. Sama ada kita nak kata dia ataupun tok laki kata ke bini atau bini kata ke tok laki. Kita sini orang Melayunya, kita sini tidak banyak mulut. Bahasa jenis tidak banyak mulut. Kalau jumpa orang, jawab salam nak hehe. Lagi dia lah hehe, tak balik lah. Mu hehe, aku hehe balik. Tak ada buat bobe-bobe dah. Nak dengar bobe-bobe ni orang Arab, orang India. Orang Arab dia jumpa orang kakak yang masuk di kocok tangan, pakai bobe di bawah. Ya, naharat abiyat, aulad, tapi entah macam-macam perkataan. Ya kita tak boleh nak jawab. Orang Melayu setengah dengar kalau orang Arab kecil dia bobe-bobe, kita duk setengah nak jawab kata adat besar kita tidak banyak mulut. Tak boleh buat. Wa yustahabbu izharun nikah. Kata dia disunat tunjuk ke orang bahawa kita ni nikah. Bila kita berkahwin, jangan kahwin senyap-senyap. Bila kita berkahwin, ada perkahwinan di rumah kita, kena izhar, kena tunjuk ke orang.
Nak tunjuk kat awal, bahawa di rumah kita ni ada berlaku perkahwinan. Sama ada tunjuk tu kita nak panggil orang ke, sama ada tunjuk tu kita nak gapo panggil rumah kita tu ada perhiasan-perhiasan ke. Kok setengah-setengah kalau orang luar tak, kalau orang India lah. Orang India dia tanya perempuan, bukan tangga dia. Kalau kita lalu rumah satu orang ada perempuan, ada gapo cek tu, ada majlis perkahwinan. Kamu ada bila-bila. Maknanya kita boleh cek rumah ni ada perkahwinan. Nah, kita sini enggak pasal dia ada gapo, bunga ada bunga mangga, gapo semua sekali. Itu semua tu tanda-tanda ya boleh orang cek bahawa di rumah kita ni ada majlis perkahwinan. Dan benda ni sunat. Qala alaihi salatu wassalam, faslu ma bainal halal wal haram ad-duf was-sawt. Sempadan di antara hak halal dengan hak haram ialah duf. Duf ni gapo kita panggil ni? Bandar sebelah ni gapo? Kompeng. Nah, kompeng. Jam hari tu ada ke jam hari tu kalau berlarut bandar riba. Sallallahu jam hari tu nak sapat tangga tu nak sallallahu ala padung. Ani duf. Nah, duf ni Nabi kata beza di antara hak bahasa menikah halal dengan menikah haram ialah suara orang panggil selawat ke berapa apa ni dikir apa tu jami hari tu nak sapat tangga dah dikir ganggu ke apa jami hari tu ini bayan Nabi kata beza di antara hak menikah halal dan menikah haram. Hak menikah haram maksud zina lah. Bila orang zina dia tak ada lah fikir zina tak ada apa juga siap-siap lagut lagi dia ni. Tapi kalau hak pasal halal ni ada bandar riba, ada gapo ni lah ni beza hak halal dengan hak haram. Jadi hak halal ada bandar riba dan ada sorok, dia cap jam apa semua sekali. Hak haram ni senyap-senyap dalam rok kan apa semua. Ini beza. Jadi kira-kiranya bila ada perkahwinan dia sunat kita tunjuk pada orang. Supayanya gini. Bila tunjuk pada orang ni supayanya orang tidak jadi pelikkan. Budak mana nak naik tu atau rumah orang tu. Jadi bahasa menikah senyap-senyap kahwin tak tahu. Tengok-tengok ada orang lain masuk dalam dapur. Tahu-tahu yang datu dia. Jadi kahwin tak tahu budak ini datu dia. Sebab itulah kahwin bahasa cemburu. Budak ni apa mari mana budak ni. Tapi kalau orang yang ramai-ramai tak. Mari hok belah mana pun buat dia ni datu dia. Kenapa kemarin dia gegok bola berapa semua sekali. Jadi tak timbul orang panggil sengkau hudud dalam masyarakat sekampung. Ini benda sangat-sangat dikadaki. Kalau ada besar ni pasti pun ma'ruf ya. Wahtimal ajami lahum. Salah kita. Ini Allah. Dia tak tanya, dia tanya kita raya. Kalau tak tanya apa mau ayat juga tu. Dia tanya. Ini Allah ni para alim semua mengenai barang tak ada. Barang yang tidak disuruh oleh agama. Dan bukan sekadar tak suruh duk kadang-kadang menyusuh pada orang tu. Sebab itulah bila kita buat kahwin, bila kita buat jamuan, diminta al-i'tidal, diminta segalanya. Berjamu sunat. Banyak mana nak kita nak berjamu, ya segalanya pada dengan orang kita. Orang kita beri daging 10 kati, 10 kati sudah. Orang kita nak berbolu seekor silakan. Tapi nak gantung dengan orang, jangan. Rugi kalau aku buat jamuan ni. Rugi ke. Kalau salah rugi nanti, mula kita cukup cek habis ni. Hak mana mari, hak mana tak mari. Tak masa muka tak selesai. Tak tegur lah kadang-kadang. Mak jumpa orang lari jauh. Balik tu rumah. Lari nak bawa kat balik tu. Balik tu. Lari, malu. Ajak hatinya nak tahniah, nak syukur dia kerana boleh natu. Tahu-tahu jadi pucuk ada. Jadi pokok kita para hadim semalam ni. Pokok kita ada sini ni ikhtiarlah juga belah mana pun bila kahwin kita buat jamuan lah tapi ukurnya orang kita jangan sampai kopi tak botol senang dan jangan sampai kopi tak bergantung dengan orang kita ada boleh jemput orang 2 bekas jemput 2 bekas tu ini pokok tu ini bekas pokok kita 2-3 bekas pada orang kita tak ada sangat kita boleh pagi jamu nanti kanan kita tak apa kanan pokok kita jadi pokok kita ni pokok kita hak bahasa faham ni Uti tanah, kau pisang goreng. Tak apa, mari belakang air, maka awak nak jam esok. Akak pisang goreng. Apa pisang goreng buat anak sungguh ni? Kahwin anak balik. Tak ada apa.
Hak demo nak kata tu demo hak tak dengar. Hak demo tak biasa. Tapi puak-puak kita yang sudah pakak biasa dengan begini dah, kita jamu sekadar hak yang kita, tak salah apa. Dah boleh jadi orang lain pakak tiru belakang. Tengok jamu hari tu kan. Jamu hari tu kahwin kat wahnya, sambung, berah, 2-3 gun, 2-3 kembung. Tapi lama-lama dia tukar-tukar dan jamu lakso ada dah. Jamu lakso padat-padat. Sikit lagi berapa nak jadi jamu teh ke berapa semua Allah alam lah. Tapi maknanya barang yang diminta kita buat secara ibadat sunnah dengan sendirinya tak boleh sekali-kali kita berkata malu. Ikhtiar kita ubah sikit demi sikit. Kadang ketimpangan yang berlaku dalam masyarakat. Sallallahu alaihi wasallam.